Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua sahabat seiman, hari ini kita sambung lagi dengan sunnah Nabi yang seterusnya, iaitu apabila kita telah mengambil wuduk ya dengan sempurna sebagaimana yang kita ceritakan semalam. Ada hadis yang menggembirakan kita, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sesiapa yang mengambil wuduk dengan baik, iaitu dengan sempurna, dosa-dosanya keluar dari badannya sehingga keluar dari celah kuku-kukunya. Alhamdulillah, seandainya kita berjaya ya mengamalkan, mengambil wuduk dengan sempurna, maka kita akan mendapat fadilat sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Nabi yang mulia ini. Seterusnya, apabila kita selesai mengambil wuduk, ada lagi satu sunnah yang sangat besar juga fadilatnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi dengan hadis yang sahih. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, iaitu tentang apakah doa wirid yang sepatutnya kita baca setelah kita mengambil wuduk. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iaitu sesiapa yang mengambil wuduk dengan baik kemudian dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yang bermaksud, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah satu sahaja, tiada sekutu baginya, dan aku naik saksi bahawa Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang banyak bertaubat dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang menyucikan diri. Maka apabila kita membaca doa dan zikir ini, akan terbukalah untuk sesiapa yang membacanya ke 88 pintu syurga, pintu-pintu syurga, agar kita dapat memasukinya dari mana yang kita sukai. Bayangkan sahabat, betapa besarnya fadilat daripada kita membaca doa setelah kita mengambil wuduk. Okey. Kemudian apa yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil wuduk tu dengan niat kita nak mendirikan solat subuh, right? So, ada lagi satu offer yang besar yang mana Nabi menyarankan untuk kita mendirikan solat sunat 2 rakaat sebelum kita mendirikan solat subuh. Bila kita nak dirikan solat sunat ni, sebab ada yang selama ni ada juga yang bertanya kepada saya apabila kita mengatakan buatlah solat sunat sebelum solat subuh, maka ada yang bertanya adakah solat ini didirikan sebelum masuknya waktu subuh, bila dengar sebelum subuh kan. Sebenarnya yang benar adalah apabila telah masuknya waktu subuh, sejurus sebelum kita mendirikan solat subuh, maka kita berdirilah dulu menunaikan 2 rakaat solat sunat ini. Inilah yang dinamakan solat sunat 2 rakaat sebelum kita menunaikan solat subuh. Okey. Okey, kita tengok pula apakah ganjaran yang ditawarkan daripada hadis yang Nabi ceritakan kepada kita, apakah ganjarannya. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dengan lafaz iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum solat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada padanya. So bayangkan, kalau kita tengok apakah isi dunia yang ada di dalam isi dunia ni dan kita namakan apakah keinginan kita yang kita nak, Masya Allah, bersusun, beratur. Kita akan beratur, berebut untuk mendapatkan apa saja kehendak yang kita nak dari segi material yang kita nampak di dunia ni kan, di dalam dunia. Tetapi yang diganjarkan ini sepenuh isi langit dan bumi. Tetapi malangnya bentuk pahala tidaklah dapat kita nampak macam material yang boleh kita gapai, yang boleh kita miliki secara fizikalnya di dalam dunia ini. Tetapi kita jangan lupa apa juga yang kita buat kebaikan, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, pahala dan kebaikan kita dapat itu sebenarnya rezeki itu mencurah bukan dalam bentuk material itu sahaja, tetapi kita berada dalam rahmat Allah, naungan Allah. Itulah yang kita namakan keberkatan hidup yang diberi Allah. Itu sebenarnya dah sangat mencukupi, bukan dalam bentuk material semata-mata. Kadang-kadang kita begitulah, pandangan kita atau pemahaman kita hanya kepada benda-benda yang material sahaja. Tetapi kita kena beriman sebagai orang-orang Islam yang beriman
bahawa agama kita ini Allah itu sendiri maha ghaib. So pahala dan dosa juga adalah dalam keadaan yang ghaib. Hanya dengan iman yang teguh, kita beriman, kita akan dapat menikmati apa yang dioferkan ini di akhirat esok, insya-Allah. Ya, jadi saya menyeru kepada kita sahabat seiman semua, daripada mereka-mereka yang belum selama ini belum mengamalkannya, mari kita terus mengamalkannya, mencuba mengamalkannya. Yang telah mengamalkannya tetap istiqamah, dan bagi yang tidak pernah mengamalkannya, ini adalah peluang mengenali sunnah Nabi yang sangat besar yang dituntut untuk kita mengerjakannya. Insya-Allah, tanamkan sikap dalam hati bahawa aku ingin beramal, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sebagaimana yang diceritakan, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi mengatakan dalam penulisan beliau bahawa dia mengatakan apabila sesuatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita, hendaklah kita paling kurang dalam seumur hidup kita, paling tidak pun sekali kita melaksanakan sunnah tersebut, supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang menyahut seruan Nabi, orang-orang yang beramal dengan sunnahnya. Insya-Allah, kalau kita tetap berada di atas landasan ini, insya-Allah ganjaran pahala yang sangat besar yang menunggu kita. Dan yang pasti, jika kita beramal ikhlas kerana Allah dan ittiba' Rasul, kita akan menjadi umatnya yang dapat meminum daripada telaga Nabi di padang mahsyar, yang mana kehausan yang tidak terhingga. Dan Nabi mengatakan sesiapa yang dapat minum daripada telaga Nabi tidak akan merasakan haus selama-lamanya di padang mahsyar, insya-Allah. Ya. Okey. So setelah kita mendirikan 2 rakaat solat sunat ini, kemudian kita bangun untuk mendirikan solat subuh, ya. Tetapi yang terbaik adalah janganlah kita menyambung terus, kerana sunnahnya kita memisahkan di antara solat dengan solat. Apabila kita bangun tu, sekurang-kurangnya waktu kita bangun tu kita beristighfar 3 kali atau apa, dan kemudian baru kita mengangkat takbir untuk solat subuh. Kerana memang ada sunnah yang mana kita patut memisahkan di antara satu solat dengan solat yang seterusnya. Okey. Kemudian apabila kita dah menunaikan solat subuh, biasakanlah membaca zikir-zikir selepas solat yang mana sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya hati kita tenang walaupun dengan sedikit, tetapi kita merasa tenang dan aman. Kita tahu bahawa kita tidak mencampur adukkan segala wirid-wirid yang tidak sahih dari Nabi, walaupun sedikit, tetapi jika itu adalah yang sunnah yang sahihnya, insya-Allah amalan kita diterima. Kerana syarat amalan diterima adalah ikhlas kerana Allah dan ittiba' Rasul. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.